Terima kasih Farhana Bila. Assalamualaikum dan salam hormat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini terus rancak dilaksanakan. Di Sibu, beberapa pusat pemberian vaksin PPV beroperasi hari ini termasuklah PPV Stadium Tertutup Sibu, Klinik Kesihatan Jalan Lanang dan Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Untuk perincian lebih lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi yang sudah bersedia di PPV Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Silakan Hadi. Terima kasih Sheila di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperhebat di seluruh negara dan hari ini buat hari pertamanya Klinik Kesihatan Sibu Jaya telah dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin untuk orang awam bermula hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Helen Ambon yang merupakan penyelia jururawat kesihatan di Klinik Kesihatan Sibu Jaya ini untuk berkongsi mengenai proses vaksinasi yang mula berjalan di sini hari ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Selamat petang. Jadi, Puan, untuk Klinik Kesihatan Sibu Jaya ini, berapa banyak yang akan menerima vaksin mereka hari ini dan berapa kapasiti di klinik ini sebenarnya? Okey, untuk hari ini kita akan vaksinasi seramai 200 orang dan kapasiti adalah 150 sehingga 200 orang dan klinik ini akan menjalankan vaksinasi semasa hujung minggu sahaja. Jadi, Puan, difahamkan sebuah lagi PPV akan dibuka di kawasan Sibu Jaya ini. Boleh Puan terangkan sedikit mengenai PPV yang akan dibuka ini dan berapa kapasiti PPV itu, Puan? Okey, untuk permulaan kita akan satu lagi PPV yang akan kita buka adalah di Dewan Serbaguna Sibu Jaya. Okey, kapasiti adalah seramai 600 orang dan sekiranya masih ada lagi masih ada lagi masa untuk kita teruskan vaksinasi, kita akan tambahkan lagi kepada 800 orang lah dalam satu hari. Jadi, Puan, golongan sasar untuk divaksin di dua PPV ini untuk mereka yang tinggal di kawasan mana, Puan? Okey, golongan sasar yang kita akan bagi vaksin terutamanya untuk penduduk di Sibu Jaya khasnya dan ada juga yang dari kawasan luar Sibu Jaya di mana mereka akan diberi temujanji dan ditetapkan oleh MySejahtera lah. Jadi, Puan, nasihat Puan kepada mereka yang mungkin sedang menunggu tarikh untuk menerima temujanji vaksinasi mereka, Puan? Okey, untuk yang sedang menunggu tarikh untuk diimunisasi, kita sila bersabar sebab giliran anda memang akan dipanggil tidak lama lagi. Sebab vaksin kita akan bertambah dari masa ke semasa dan kita akan bagi untuk semua orang lah. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Jadi sekian saja lintas langsung kami dari Klinik Kesihatan Sibu Jaya hari ini. Lindung diri, lindung semua. Kita kembali bersama Sheila di studio RTM Kuching. Silakan, Sheila. Terima kasih Al-Hadi. Sementara itu, proses pemberian vaksin COVID-19 di PPV Dewan Masyarakat Engkelili Sri Aman lancar. Seramai 45 kaki tangan, Kementerian Kesihatan, anggota polis, rela, Angkatan Pertahanan Awam dan para sukarelawan terlibat dalam proses pemberian vaksin tersebut. PPV Dewan Masyarakat Engkelili menyasarkan pemberian vaksin kepada 250 individu dan jumlah tersebut dijangka meningkat kepada 300 orang minggu depan. Sebab vaksin ini adalah salah satu cara untuk memendung jangkitan COVID-19. Jadi baguslah untuk vaksin, jangan takut dengar yang isu-isu mengatakan apa-apalah. Sama ambil situ. Si sakit juga cuci. Oh sebenarnya takut jarum sebenarnya. Sebenarnya tidak, bukan takut apa. Selain PPV Dewan Masyarakat Engkelili, dua lagi PPV yang mula beroperasi di bahagian Sri Aman ialah PPV di Pejabat Daerah Kecil Lingga dan PPV Dewan Sri Pantu di Pantu. Proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Masyarakat Terbeduk juga berjalan lancar. Sebahagian besar penduduk yang menerima suntikan vaksin di PPV tersebut adalah individu yang telah mendaftar melalui ketua kampung dan ketua kaum masing-masing.
Seramai 500 penduduk disasarkan menerima suntikan vaksin di PPV Tebedu ini setiap hari mengikut agihan kampung yang dijadualkan oleh pihak pejabat daerah Tebedu sehingga Ogos depan. Selain PPV Tebedu, PPV Siburan juga mula beroperasi hari ini serta 2 lagi PPV akan dibuka iaitu di Balai Ringin dan Tebekang. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dato' Amar Michael Manin ketika ditemui pemberita di PPV Tebedu gembira dengan maklum malas penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka. Setakat ini Syrian memang dari segi turnout, I think is very responsive, very very good. So we don't have anybody who don't want to be vaccinated. They are waited to be vaccinated. Ini bergantung kepada availability of vaccines. Jelasnya strategi pendaftaran penduduk melalui ketua-ketua masyarakat dan ketua kaum dilihat dapat mempercepat pendaftaran vaksin terutama bagi mereka yang mempunyai masalah capaian internet dan kebanyakan warga emas tiada telefon pintar. Penduduk di Kampung Hulu Nyalau dan kawasan Samalaju Bintulu berharap mereka dapat disenaraikan secepat mungkin untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini berikutan pertambahan kes positif COVID-19 yang masih berlaku ketika ini. Rata-rata penduduk yang ditemui juga melahirkan keyakinan terhadap keberkesanan vaksin tersebut dan tidak takut untuk menerima suntikan. Saya tak takut lah. Karena saya sudah tua tu yang saya takut anak cucu saja. Saya tak kisah. Cuma anak cucu yang kita takut kena, itu yang kita kena takut. Kalau boleh percepatkan supaya orang-orang Kampung Nyalau ini mendapat vaksin yang cepat supaya penyakit-penyakit itu dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Harapan itu disuarakan kepada Wakil Rakyat Samalaju Majang Renggi yang menghantar bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang ke Kampung Nyalau. Bagi penghulu Iban kawasan Sebau, penghulu Michael Lanyau, beliau yang sudah mendapat suntikan vaksin mengharapkan orang ramai khususnya masyarakat di Rumah Panjang dan pedalaman sedia menerima suntikan vaksin COVID-19. Awak ke kita bisa sakang batu buah kita awak ke penyakit nak rampit batu buah kita nyak tuju kita oleh kita ka bersungkit atau kita ka biji nyak awak ke jaga tubuh kita awak ke kita nak rampit penyakit COVID-19 tu. Kerajaan Sarawak melalui pelbagai agensi bertanggungjawab sedang mempergiatkan usaha vaksinasi bagi mencapai sasaran sehingga 80% penduduk yang menerima suntikan vaksin selewat-lewatnya Ogos ini. Bekalan minyak masak bersubsidi di negeri ini sentiasa mencukupi. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak Morgan Anak Lelaki Arumugam dalam satu kenyataan media memberitahu hampir 4,000 tan metrik minyak masak bersubsidi diedarkan setiap bulan di seluruh negeri termasuk di kawasan luar bandar. Jelasnya seramai 13 syarikat pembungkus minyak masak beroperasi di negeri ini meliputi kawasan Kuching, Bintulu dan Miri. Tambahnya seramai 402 orang pemborong telah dilantik bagi memastikan bekalan minyak masak bersubsidi dan tidak bersubsidi terdapat di pasaran serta mudah diperolehi. Di samping itu 271 peruncit daerah terpilih dan 84 pemborong daerah terpilih juga dilantik bagi memastikan barangan keperluan asas termasuk minyak masak tidak terputus bekalan di pasaran. Menurut Morgan lagi, KPDN HEP sentiasa melakukan pemantauan bagi memastikan tiada pihak mengaut keuntungan tinggi dan tidak munasabah sehingga mengakibatkan peningkatan harga barangan di pasaran khususnya di saat negara sedang dilanda pandemik COVID-19. Pemantauan harian dilakukan setiap hari oleh 178 pegawai penguatkuasa dan 101 pegawai pemantau harga di seluruh cawangan KPDN HEP Negeri Sarawak. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farhana Nabila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.